Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. So alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali walaupun agak lambat ya. Lambat sikit sebab tadi ada masalah teknikal. Setiap kali ustazah nak masuk dia tak boleh masuk ya. Jadi ustazah tukarkan kepada Chrome barulah boleh. Tadi pakai Mozilla tak boleh ya. Tak apalah, kita belajar sesuatu. Adalah sebab-sebabnya ya. Jadi minggu ni adalah minggu yang terakhir kita akan bersama-sama dalam darah wanita ya. Jumaah with ladies uh, uh, di bawah kompleks Islam USIM ya. Dah rasa sedih lah ya nak habis dah tajuk kita, tajuk yang berkaitan dengan darah wanita ya, iaitu haid, nifas dan juga istihadah. Tapi sebenarnya ilmu ni tak habis ya. Ilmu ni sampai bila-bila pun ada lagi, masih banyak lagi yang kita kena belajar. Ni hanya sedikit saja cebisan daripada uh, ilmu yang kita tahu ya, insya-Allah. Baik. Jadi hari ni kita masuk kepada kategori yang keenam ya, dan ustazah akan sambung juga yang ketujuh bagi istihadah haid ya. Jadi kita dah ingat, ustazah ulangkan balik. So dalam istihadah ini dia ada 7 kategori ya. Bagi orang-orang haid ni sekiranya dia dijangkiti istihadah, dia ada 7 kategori istihadah, iaitu daripada awal dulu mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, kemudian mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah ya, kemudian mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah. Bila mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah pula dia terbahagi pula ya kepada 5 bahagian. So 5, 6, 7 lah, dia semua 7 ya. Jadi minggu lepas ustazah ada terangkan tentang mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakirah, ya khadri, tapi dia lupa waktu. Yang ini dia yang keenam ni mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakirah li waqti duna qadri. Dia tahu waktu dia datang tetapi dia tak tahu kadar berapa banyak yang dia datang. Adakah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, dia tak ingat langsung ya. Dia hanya ingat waktu bila dia datang. Jadi dia berbeza sedikit dengan yang minggu lepas kita belajar. Yang minggu lepas tu, ya minggu sebelum ni, dia ingat kadar berapa lama ya, tapi dia lupa waktu. Yang ini dia ingat waktu tapi lupa kadar, tak tahu berapa lama ya. Jadi konsep dia ada sedikit berbeza lah. Jadi kalau kategori ini, kategori orang-orang ini dia biasa datang haid pada bulan-bulan sebelumnya, dia dapat membezakan warna darah. Dia ingat permulaan haid tapi lupa bilangan tempoh masa haid. Ya. Dia ingat, dia boleh membezakan warna darah tu pun, tapi warna darah itu tidak menepati syarat. Sebab tu dia kata ghairu mumayyizah ya. Contohnya seorang wanita ni, dia kata haid saya datang pada permulaan bulan tapi saya tak ingat bilangan tempoh datang haid itu berapa lama. So orang macam ni macam mana kita nak tentukan yang mana satu darah haidnya, yang mana satu darah istihadah ya. Jadi orang ini sama juga digelar sebagai mutahayyiratun tahayyuran nisbiyan. Sama dengan yang sebelum ni. Yang sebelum ni dia ingat kadar 6 hari ke 7 hari tapi tak ingat waktu. Ya. Yang itu disebut sebagai mutahayyirah tahayyuran nisbiyan. Ini pun sama juga. Dia ingat waktu tapi tak ingat kadar. Jadi hukum bagi orang-orang ini, mereka kena ihtiyat ya, mereka kena ihtiyat, mesti berhati-hati, mereka wajib berjaga dan berwaspada semasa tempoh keluar darah ya. Jadi dia ada beberapa keadaan, masa diyakini suci dihukumkan suci.
So wajiblah dia menunaikan solat, puasa dan sebagainya. Masa dia diyakini haid, dihukumkan haid. Haram baginya mengerjakan solat dan sebagainya. Masa diihtimalkan atau kemungkinan dia haid atau kemungkinan dia suci, maknanya dua-dua dia kena buat. Dan dia kena mandi setiap kali dia nak solat. Ya, okey. Baik, kita tengok contoh. Kalau kita tengok di sini ya, hukum haid wanita ni, dia hanya dikira 1 hari sahaja haidnya. Sebab dia tak ingat kadar. Dia hanya tahu waktu saja. Oh, dia tahu dia datang pada 1 hari bulan lepas. Tapi dia tak ingat berapa lama ya dia datang. Mungkin 7 hari, mungkin 10 hari, mungkin 3 hari. Dia tak ingat langsung. Jadi, dikira 1 hari pada awal bulan itu sahaja dianggap sebagai haid. Hari-hari yang selepas itu 2 sampai 15 hari bulan, dia diandaikan dalam 3 keadaan. Iaitu haid, suci dan darah berhenti. Jadi kalau kita kata dia berkemungkinan haid, apa yang dia tak boleh buat? Dia tak boleh bersentuh kulit antara pusat dan lutut. Dia tak boleh membaca Al-Quran di luar solat. Dia tak boleh menyentuh Al-Quran. Dia tak boleh membawa Al-Quran. Dia tak boleh berada dalam masjid. Selain ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid. Contohnya iktikaf. Kena buat dalam masjid kan? Yang tu boleh. Tapi kalau sahaja nak masuk, tak boleh. Tak boleh berjalan dalam masjid jika dikuatiri darahnya menitis. Itu di antara kalau dia kata dia haid. Ya? Kemudian, ada ketika dia letakkan diri dia sebagai orang suci. Bila orang suci, dia boleh solat fardu maupun sunat. Dia boleh tawaf di Baitullah fardu atau sunat. Dia boleh puasa fardu atau sunat. Dia boleh beriktikaf. Talak dia jatuh. Dan dia boleh mandi wajib atau mandi sunat. Ya? Jadi, jika sama sekali tidak ingat biasa putus haidnya bila, maka dia diwajibkan mandi setiap kali masuk waktu solat. Ya, setiap kali masuk waktu solat dia kena mandi. Ya. Bila masa dia berada di batasan perempuan suci. Ya. Okey, baik. Kita tengok di sini. Orang yang macam ni sebab dia hanya tahu waktu bila saja dia datang, mula dia datang tu bila tapi dia tak tahu berapa lama. Hari pertama, permulaan bulan yang dia datang tu tak kisahlah dia datang 2 hari bulan ke, 10 hari bulan ke, 20 hari bulan ke. Jadi hari pertama itu, pada permulaan dia datang tu, kita anggap haid dengan yakin. Ya? Okey, baik. Lepas tu, bila separuh bulan yang kedua dari 16 sampai 30 itu waktu suci dengan yakin. Sebab mustahil lah orang datang haid lebih daripada 15 hari kan. Orang datang haid hanyalah paling maksimum pun 15 hari. Jadi hari pertama yakin haid, hari 16 sampai hari 30 itu yakin suci. Okey? Yang jadi ihtimal yang dia berkemungkinan adalah bermula daripada hari kedua sampai hari yang ke-15 ya. Hari yang kedua sampai hari yang ke-15. Sekiranya dia ihtimal haid, dia jauhkan diri dia dari perkara yang diharamkan ketika haid. Masa tu. Dia jauhkan diri dia daripada perkara yang diharamkan ketika haid. Macam Ustazah sebut tadi. Yang sunat-sunat itulah. Ya. Tapi kalau dia ihtimal suci, dia wajib mengerjakan ibadah yang berhajat kepada niat. Solat, puasa, iktikaf, tawaf. Yang tu dia kena buat. Ya. Dan bila kata dia tu di antara berhenti darah. Sebab bila kita berhenti darah, kita kena mandi wajib kan. So, wajib baginya mandi setiap kali nak solat. Jadi bila diihtimal suci, diihtimal haid tadi tu, maknanya setiap kali dia nak solat, dia kena mandi wajib. Setiap kali dia nak solat, dia kena mandi wajib. Kecualilah, ya, kecualilah dia tahu setiap kali dia datang haid, dia akan habis pada waktu asar. So, dia akan solat selepas asar. Kalau itulah setiap bulan, maka memadai sekali setiap hari lah. Tak payah setiap waktu. Hanya waktu yang dia biasa mandi setiap bulan. Tapi kalau dia sendiri tak tahu dan berubah-ubah waktu mandi dia, waktu tamat haid dia tu berubah, sama ada hari mungkin subuh, mungkin zuhur, mungkin asar, mungkin maghrib, mungkin isyak, maknanya dia kena mandi setiap kali masuknya waktu solat. Pada waktu dia ihtimal tadi. Maknanya daripada hari kedua sampai hari yang ke-15. Okey ya, boleh dapat ya. Jadi kalau kita tengok kat bawah tu, ya dia punya apa tu, dia punya rajah ni ya. Kita tengok hari yang pertama saja kita yakin haid.
yang kita anggap, sebab dia tak tahu berapa hari. Hari ni dia tak payah solat, dia tak payah buat semua perkara yang dilarang. Sama ada wajib maupun sunat. Tapi bila masa hari yang kedua sampai hari yang ke-15, ketika ni dia ihtimal 3 keadaan. Ihtimal haid, ihtimal suci dan ihtimal berhenti darah. Jadi dia bila namanya ihtimal, dia jauhkan diri daripada perkara yang diharamkan ketika haid, yang sunat-sunat, ya. Kemudian dia ihtimal suci, dia wajib buat juga ibadah-ibadah yang berhajatkan kepada niat, ya. Macam Ustazah sebut tadi. Dan kalau dia berhenti darah, ihtimal berhenti darah, so setiap kali dia nak solat, dia kena mandi wajib selama daripada hari kedua sampai hari yang ke-15. Ya, itu kaedah yang kena buat, ya. Daripada 16 sampai 30 tak ada masalah, sebab daripada 16 sampai 30 memang dah yakin suci, dia lebih daripada 15 hari. Ini kes yang dia tahu bila dia datang tapi tak ingat kadar, ya. Okey, terima kasih semua yang masih bersama dengan Ustazah daripada minggu yang pertama sampai minggu yang ke-10, ya. Minggu ni minggu yang terakhir, ya, insya-Allah. Selepas ini teruskan belajarlah, ya. Okey, kemudian yang tu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Dah nak habis dah ni. Yang ke-7. Yang ke-7 ni mustahadah, mu'tadah, ghair mumayyizah, nasi'ah li adatiha, khadran wa waqtan. Yang ini dia dijangkiti istihadah. Dia dah beradat, tapi dia ghair mumayyizah, tak boleh mengenal sifat darah ataupun darahnya tidak memenuhi syarat, ya. Jadi orang ini, ya, dia lupa kadar, tak tahu berapa lama dan dia lupa waktu. Allahu Akbar, tak ingat langsung. Tapi kalau kita ikut ulama lah, ulama kata sebenarnya ini tidak ada dalam realiti. Ya, hanya dari sudut fiqahnya mereka membincangkan, ya. Kalau ikut ulama pun dia kata jarang-jarang berlaku, sebab setiap orang pun mustahil bagi dia tidak ingat, ya, tidak ingat. Contohnya kita, pastinya pun kita akan ingat balik bulan lepas kita datang berapa hari bulan walaupun kita tak ingat kadar. Betul tak? Ya. Jadi jarang, mungkin orang ini biasanya, ya, orang yang langsung lupa waktu mula, langsung lupa kadar, berkemungkinan orang ini orang yang lalai, ataupun orang ini orang yang sakit, ataupun orang ni orang gila. Dia memang tak ingat macam mana. Dia dah gila, lepas tu tiba-tiba datang haid. Dia sedar-sedar daripada gila, dia dalam keadaan haid. So dia tak ingat last month dia datang bila, berapa hari, so dia tak ingat. Mungkinlah, ya. Orang koma ke misalnya, mungkinlah dia termasuk dalam mutahayyirah mutlakan, ya. Disebut juga sebagai mutahayyirah mutlaqan, ya, ataupun disebut juga orang yang bingung, ya, masalah haid ni. Dia bingung dia. Mutahayyirah mutlaqan, ya, insya-Allah. Jadi orang ni memang dia tak ingat waktu datang dan tak ingat kadar, ya. So di sini dia perlu berhati-hati, dia perlu ihtiyat. Ada ketika dia perlu mengikut batasan perempuan haid. Batasan perempuan haid sama juga, tak boleh bersentuh kulit antara pusat dan lutut, yang dengan lelaki, dengan suamilah selalunya, ya. Membaca Al-Quran di luar solat, ya, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berada dalam masjid selain ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid, ya. Berjalan dalam masjid jika dikuatiri menitis darahnya, ya. Dan pada waktu yang sama dia juga ihtiyat sebagai orang suci. Bila orang suci, dia kena solat, sama ada solat fardu atau sunat, dia kena tawaf di Baitullah, ya. Dia kena puasa, iktikaf, talaknya dikira, dan mandi fardu atau mandi wajib atau mandi sunat. Boleh, memang boleh lah sebab dia nak solat, kan. Jadi bila masa dia nak mandi tu, setiap kali dia nak solat, bila dia nak buat perkara yang fardu atau rukun tadi, nak tawaf, dia kena mandi, ya. Tapi kalau dia ingat, macam Ustazah sebut tadi balik, Ustazah ulang, kalau dia ingat selalu dia mandi wajib, dia selalu putus haid ketika terbenam matahari, jadi memadailah dia mandi pada waktu itu, pada setiap hari. Tak payahlah mandi pada setiap waktu. Itu pun dengan syarat dia ingat yang dia selalunya putus haid dia ketika tenggelam matahari. Okey? Baik. Jadi macam mana cara dia nak mandi ni?
Ya, wajib mandi ketika nak menunaikan solat fardu bila masuk waktu. Kaedahnya, satu, dia wajib mandi setiap kali hendak menunaikan solat fardu dan sesudah masuk waktunya. Sebab dia tak tahu bila waktu berhenti sebenarnya. Sekiranya dia dapat memastikan waktu putusnya haid, contohnya terbenam matahari, maka mandilah setiap kali terbenam matahari. Okey, baik. Okey. Jadi orang ni bila dah dia sebenarnya dia tak tahu kan dia datang haid bila, dia tak tahu kadar bila. Semua hari-hari itu berkemungkinan haid, berkemungkinan suci. Maka sekiranya pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Maknanya dia wajib puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan dan dia kena puasa 30 hari berturut-turut tanpa putus pada bulan-bulan yang lain. Maknanya katalah dia puasa bulan Ramadan 30 hari, nanti pada bulan Zulkaidah dia puasa 30 hari lagi. Barulah cukup. Tu pun baru jadi 28 hari. Masih tak cukup 2 hari lagi. Ya, bila dia puasa bulan Ramadan 30 hari, dia puasa bulan Zulkaidah 30 hari, itu baru bermakna 28 hari. Dia masih ada 2 hari yang berbaki yang perlu diganti. Kenapa ya dia jadi 28 hari saja? Sebab berkemungkinan hari itu dia putus haid. Jadi kalau dia putus haid pada waktu subuh, selepas waktu subuh, maknanya puasa hari itu tak sah. Walaupun dia suci kan. Ataupun dia putus haid waktu Zuhur. Jadi dia berkemungkinan putus haid di awal bulan ataupun putus haid di akhir bulan. Jadi 2 hari tu dah tak pakai. Ya, faham Ustazah? Jadi maknanya yang 30 hari dia puasa tu, 15 hari dia anggap suci, 15 hari dia anggap haid. Ya, sebab maksimum haid adalah 15 hari. Ya, minimum suci pun 15 hari. Jadi dia kena puasa sebab dia tak tahu bila, dia tak tahu kadar, dia tak tahu waktu. So dia kena puasa selama 2 bulan. Ya, 2 bulan. Ya. Jadi yang 2 bulan tu pula tak jadi 60 hari. Sebab ada hari yang hari dia baru nak bersih. Bila hari baru nak bersih, puasa yang tak sah. Melainkan memang dia tahu setiap kali dia datang haid, dia akan habis haidnya pada waktu malam. Kalau dia tahu, dia confirm, dia yakin memang dia habis haidnya pada waktu malam, yang tu tak kira. Dia akan dapat 30-30. Okey? Tapi kebanyakan kita takkan. Jadi ada orang yang putus haid waktu siang. Bila siang memang satu hari itu tak dipakai. So bila satu hari tak dipakai di awal bulan, satu hari tak dipakai di akhir bulan, maknanya jadinya 14 hari sahaja, ya. So 14 campur dengan 14 bulan Zulkaidah yang kita ganti, jadi 28 hari. So macam mana nak ganti? Kita nak ganti 2 hari tu. Yang 2 hari tu pun ada masalah juga nak ganti, ya. So kita dah puasa sempurna 60 hari tadi dan 28 hari dia yakini sah walaupun kita puasa 60 hari, dia yakini sah hanyalah 28 hari saja. So kita masih berhutang 2 hari, ya. 14 hari sah, 16 hari batal. Untuk dapatkan 2 hari tu, dia kena puasa 6 hari. 6 hari lah pula dalam tempoh 18 hari berturut-turut. Ya. Contohnya kita ada 18 hari, ya. Uh, di awal bulan tu, 18 hari, kita ambil 3 hari. Yang awal-awal sekali 1 2 3. Kemudian kita selangkan dengan 12. Kemudian kita ambil pula 3. Ya, 3 hari. Baru jadi. Sebab apa? 3 hari yang awal ni hanya 1 hari dikira sah. 3 hari yang kemudian pun hanya 1 hari dikira sah. Sebab kita tak tahu yang mana satu kita baru nak bersih. Ya, sama ada kita ambil awal bulan dengan 3 hari masuk bulan yang pertengahan bulan yang kedua, ataupun kita ambil 3 hari sebelum bulan berakhir selama 18 hari tu dan di akhir bulan 3 hari. Ya, tengok gambar rajah tu boleh faham, ya. Tengok macam tu. Dia dalam masa 18 hari lah sebab dia nak masukkan ke 15 hari yang awal, ya. Okey, ini bagi orang yang mutahayyirah mutlaqan. Kita doa lah, ya, semoga kita tak jadi orang yang macam ni. Kita pastinya paling-paling koman pun kita ni, ya, tak menanda, tak tengok semua tu, kita masih ingat lagi waktu datang haid, ya, ataupun kita masih ingat kadar datang haid.
Itu pun sangat penting dalam menentukan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. InsyaAllah. Ya. Okey, Faizura, apa khabar? Lama tak dengar cerita, tak dengar khabar, ya. Ni kalau kita tinggal puasa satu hari. Sama juga, kalau kita tinggal puasa satu hari, kita kena lakukan 3 hari. Kita puasa satu hari, kita berbuka satu hari, kita puasa lagi satu hari, kemudian kita puasa pula pada hari yang ke 17. Bezakan jarak dia selama 16 hari. Ya, jadi dia adalah sebab dia tu, ya. Sebab apa? Kita takut yang awal tu bukan waktu suci kita. Ya. So kita kena puasa sama ada yang hari pertama ataupun hari yang ketiga ataupun hari yang ke-17. Itu untuk menggantikan satu hari yang kita tinggalkan. Yang ganti tadi cerita lain. Dalam katalah kita tinggal tadi tu adalah tinggal satu hari. So kita kena gantikan sebanyak tiga hari, ya. Okey. Jadi itulah kita dah habis pada semua-semua tajuk, ya. Tujuh kategori orang istihadah, ya. Yang akhir itu dah mudah sikit dah, ya. Sebab kita tak perlu lagi belajar tentang tamyiz adam semua-semua tu. Ya, lebih kepada ghairu mumayyizah, orang yang tidak boleh mengenal sifat darah, ya. Uh, dan juga yang tidak ingat waktu datang haid dan juga tidak ingat kadar. So benda tu simple lah, ya. Hanya kena buat ulang kaji lah, ya. Ustazah takut nanti dah habis dah nanti kelas ni, Jumaat with ladies ni. Lepas tu nanti dah semua lupa. Ustazah tanya pula nanti kemudian dah lupa. Ada ramai dekat sini ni anak-anak murid ustazah ni, ya. Nanti masuk kelas fiqh ustazah semua dah lupa dah. Ya, sebab tinggal, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, ya. Sebenarnya banyak lagi tajuk-tajuk penting yang lain, ya, selain daripada yang kita belajar sebelum ini. Dia ada lagi tajuk-tajuk lain, contohnya 7 kategori istihadah nifas. Kalau haid pun ada 7 kategori, nifas pun sebenarnya ada 7 kategori juga. Macam mana kita nak menentukan yang mana satu istihadah, yang mana satu nifas, yang mana satu istihadah nifas, ya. Okey. Kemudian uh, perkara-perkara yang dilarang ketika haid, ya. Sebenarnya kita hanya selama ni kita hanya belajar, ya, tak boleh baca Quran, ya, tak boleh solat, tak boleh puasa, ya. Tak boleh bersetubuh, ya. Tak boleh masuk dalam masjid. Sebenarnya dia ada huraian-huraian yang sangat mendalam tentang perkara tersebut. Lebih-lebih lagi tentang huraian tentang persetubuhan dan juga istimta. Ya, tahu dia apa istimta? Ya, kalau tak tahu cakap tulis kat situ, ya. Itu pun banyak lagi yang kena belajar. Kemudian tentang mandi wajib dan qada solat. Kita kadang-kadang tak ambil berat, ya. Bila kita datang haid, kita selalu abaikan waktu solat kita, waktu mandi wajib kita. Kadang-kadang kita tunggu, ada orang kata tunggu 24 jam, ya. Ada orang pula dia abaikan, dia pergi office. Padahal dia dah berhenti haidnya pada waktu Zuhur. Sampai di rumah dah maghrib, ya. Baru dia mandi wajib. Ya. Jadi kemudian baru dia solat maghrib, dia tak qadakkan solat zuhur, tak qadakkan solat asar. Jadi dia kena tahu tu, ya. Bila dia nak mandi wajib dan apa solat-solat yang perlu diqadakkan, ya. Keadaan kedatangan haid selepas masuk waktu solat, adakah perlu qadak, ya. Keadaan suci di akhir waktu solat, adakah perlu qadak. Itu pun sangat spesifik dan sangat halus untuk dibincangkan, ya. Jadi banyak lagi lah yang sebenarnya kita kena belajar. Ya, masalah hilangnya manik, ya, wujudnya manik, sama ada kena ke, ya. Banyak sangat dah orang-orang menulis, saya tengok yang tulis dalam Facebook, ya, kata kena tunggu 24 jam, semua sebenarnya tak ada, ya. Kalau kita datang haid, tiba-tiba kebiasaannya dah berhenti haid itu, tak perlu dah tunggu 24 jam. Tengok tak ada dah darahnya, jelas, mandilah. Mandilah, ya. Bila dah mandi wajib solat-solat tiba datang lain, tak apalah. Moga Allah ampunkan kita, ya. Kita mandilah semula. Jangan tunggu. Sebab kalau kita tunggu-tunggu pun, nanti katalah darah tak keluar dah, kita kena qada balik semua solat-solat yang telah kita
tinggalkan. Ya, jadi benda-benda macam ni kena ambil berat ya, jangan main-main. Sebab apa? Bab solat ni benda yang tak boleh nak main ya. Itu insya-Allah ya. Kemudian tentang persoalan talak, bila talak itu jatuh, bila talak tak jatuh ya. Ah, ada orang tanya tu, saya tak faham Ustazah, istimtak tu apa dia? Ya. Tak tahulah dia kata. Masya-Allah. Rohani ya, tak tahu. Jadi istimtak ni dia berseronok-seronok ya. Yakni bergurau senda, menyentuh dan bergaul dengan isteri pada bahagian antara pusat dan lutut. Walaupun bukan dengan syahwat ya, sama ada menyentuh dengan tangan atau kaki atau zakar ya, dalam kata lain perkataan biasa kita gunakan lah, macam nak sebut dalam bahasa Melayu ni macam segan-segan sikit ya, berasmara ataupun foreplay lah lebih kurang ya. Jadi ada pandangan yang mengatakan tak haram menyentuh bahagian di antara pusat dan lutut kecuali bersetubuh. Ya, itu pun benda tu dia halus. Kadang-kadang kita belajar kat sekolah, ustazah segan nak terang kat kita zaman-zaman dulu kan. Bila disebut kat kita tak boleh bersetubuh, kita pun nak tanya pun tak tahu nak tanya, masa tu belum kahwin lagi. Tapi bila sekarang nak tanya dah malu pula nak tanya kat siapa. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam satu hadis disebut faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu boleh melakukan apa saja kecuali bersetubuh. Jadi bolehlah setakat menyentuh ya. Jadi haram di situ, haram bersenda gurau atau menyentuh bahagian antara pusat dan lutut, sama ada melakukan persetubuhan atau selainnya walaupun bukan dengan syahwat. Ada juga yang kata macam tu setengah pandangan ya, dia kata tak boleh. Itu berdasarkan kepada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 222 tu. Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza faghtazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Ya. Yang tu dikata, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid, katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada isteri-isterimu semasa datang darah haid. Jadi kalau ikut di situ, menjauhkan diri itu maksudnya tidak berjimak lah. Ya. Itu maksud istimtak. Ya. Kalau baca daripada kitab dah ya, ada juga yang tanya kalau macam tu, kalau kita minta maaf lah, ada sebut juga benda-benda yang agak, saya minta maaf ya, kadang kena sebut juga benda-benda yang Allahu Akbar, benda yang nampak macam lucah sikit lah ya. Kalau ikut Imam Nawawi dia kata menyentuh dengan zakar pada anggota badan di bahagian yang lain tak apa, bukan di antara pusat dan lutut ya. Contohnya kalau celah pelipat ke ketiak ke ya, itu tak ada masalah ya, bukan di antara pusat dan lutut, itu istimtak. Jadi kalau ikut pula kitab Hawi Kabir, dia kata harus beristimtak di antara pusat dan lutut ya. Ada yang kata harus di atas pusat ya, di atas pusat. Dan ada juga soalan dia kata apakah hukum menyentuh bahagian di antara pusat dan lutut selain daripada kubul dan dubur. Contohnya ari-ari ke ya, maksudnya bukan kubul dan bukan dubur. Maknanya bukan kemaluan di hadapan dan bukan kemaluan di belakang. So kalau ikut Imam Nawawi ada tiga pandangan ya, tiga pandangan. Yang pertama disebut pandangan pertama pendapat yang asah di sisi jumhur ulama, dan yang paling masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dia kata haram. Maknanya kalau di antara pusat dan lutut haram. Memang tak boleh. Ya. Pendapat kedua yang lebih kuat di segi dalilnya, dia kata hukumnya tak haram tapi makruh tanzih. Ya, makruh tanzih. Dan pendapat yang ketiga dia kata pendapat yang hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abbas Al-Basri, di salah seorang ulama Syafi'i juga, dia kata jika orang yang menyentuh itu boleh menahan dirinya daripada menyentuh atau bersetubuh pada faraj dan percaya bahawa dirinya dapat mengawal dan menjauhi daripada bahagian itu kerana mungkin syahwatnya lemah atau tinggi waraknya, harus baginya menyentuh kawasan antara pusat dan lutut selain daripada kubul dan dubur. Jadi kalaulah
puan-puan yang mendengar bersama dengan ustazah ni tahu suaminya orang yang warok contohnya, maka hukumnya harus, ya. Tapi kalau Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia kata memang haram secara mutlak. Haram secara mutlak, ya, beristimtak di antara pusat dan kutub. Kalau ada apa-apa soalan sebelum ustazah berhenti, ya, kita ada lebih kurang uh, 10 minit lagi. Ya, ada soalan-soalan yang nak ditanya, boleh je tanya, nanti ustazah jawab, ya. Sebab hari ni hari yang terakhir dah, ya. Lepas ni kalau nak tanya kena uh, message lah WhatsApp ustazah ke, ya. Salah satu daripada larangan ketika haid adalah mandi, ya, atau tayamum untuk mengangkat hadas, ya, atau untuk melakukan ibadah, ya. Kecuali mandi sunat. Mandi sunat tak ada masalah. Yang tak boleh mandi wajib untuk membolehkan kita melakukan ibadah itu haram ketika dalam haid, ya. Tapi kalau mandi sunat, contohnya mandi kerana menunaikan haji, mandi sunat ihram, ya, atau mandi sunat hari raya, tu tak ada masalah. Hukumnya sunat, ya. Itu bab-bab mandilah, ya. Kemudian ada sedikit lagi ustazah masukkanlah, ya, tentang masalah bila nak mandi tu, ya. Okey, kalau soalan tanya, bilakah diwajibkan mandi ke atas perempuan-perempuan yang haid, naqah, nifas dan wiladah? Jadi diwajibkan mandi ni selepas berhentinya darah, iaitu apabila mereka ingin menunaikan solat dan melakukan ibadah-ibadah yang seumpamanya. Jadi oleh sebab tu, wanita yang berhenti haid atau nifas di tengah-tengah waktu solat wajib segera mandi dan kemudiannya menunaikan solat walaupun di tengah malam maupun dalam cuaca yang sangat sejuk. Dia tak boleh tangguh-tangguh solatnya, ya. Masalah kita sekarang, kita waktu isyak kita tengok ada sikit lagi. Lepas tu waktu subuh tengok dah tak ada. So kita pun mandi wajib, terus kita solat subuh. Di antara isyak tu sampai subuh tu kan panjang waktunya, ya. Mungkin dia dah pun bersih pada pukul 3 pagi. Tapi kita tak pernah tengok kan. Jadi kita pun tak solat, ya. Jadi maksud tu dia tak boleh tangguh-tangguhkan. Dia kena qada lah, ya. Dia kena qada kalau dia tak yakin. Apatah lagi jika dia tak mengerjakannya sama sekali, dia tak tunai atau dia tak qada, berdosa hukumnya, ya. Banyak orang dia tak prihatin, dia tak peka, ya, dengan masalah ini, ya. Masalah mengqadakan balik ni. Jadi kalau kita tengok huraian dalam mengqadakan solat lah kan, huraian dia. Yang pertama, kita tengok wanita yang kedatangan haid atau nifas lepas masuknya waktu solat, dia perlu melihat dua keadaan, ya. Dia kena tengok kalau dah masuknya waktu solat, dia kena tengok dua keadaan. Sebelum kedatangan haid dan nifas tu dia punya waktu yang cukup tak untuk tunaikan solat. Yakni kadar waktu yang paling minimum yang membolehkan dia mengerjakan seringan-ringan atau seringkas-ringkas solat tadi dengan lengkap. Tetapi dia tak buat. Contoh macam kita lah, kita lengahkan. Dah masuk dah waktu zuhur, ya, kita tak solat zuhur. Kita lengah sekejap, tiba-tiba datang haid. Ya.
Jadi bila masuk waktu itu, kita tak solat sedangkan dia ada waktu untuk solat, seringkas-ringkas solat tanpa membaca sunat-sunat tu dia mampu buat, maka wajib baginya mengqada solat tersebut. Ya. Sebab dia dah tinggalkan, sebab dia abaikan waktu solat tu awal-awal dulu. Dia kena qada balik. Ya. Kalau contohnya macam paling minimum 15 minit lah. Kita sempat kalau masuk waktu, kita ambil wuduk, lepas tu kita solat selesai dalam masa 15 minit. Tapi kita setengah jam kita tak solat-solat, datang period. Jadi kita kena qada balik. Ya, kita kena qada balik solat tersebut. Ya, jangan main-main. Ada juga pandangan ulama yang lagi kuat, dia kata kalaulah dia dapat kadar masa untuk satu rakaat solat, kemudian datang had, pun dia kena qada solat tersebut. Ya. Kita tak boleh main-main ya, dan bab-bab ni, bab solat ni, jangan main. Kemudian bagaimana pula dengan kedatangan suci di akhir waktu solat? Ya. Dah akhir dah waktu solat. Jadi jika seorang wanita tu dia berhaid atau nifas, kedatangan suci pada akhir waktu solat fardu yang masih berbaki sekadar sempat untuk melakukan takbiratul ihram, tetapi dia tak menunaikan solat, ya, walaupun sempat takbiratul ihram, maka wajib dia mengqadakkan solat. Dia maknanya kalau dia berhenti itu, dia sempat mandi wajib dan sempat untuk takbiratul ihram, ya, maknanya dia kena qada balik solat tersebut. Itu pun masalah juga. Sebab kita tak pernah cek pun. Kita tengok awal waktu Zuhur masih ada, bila akhirnya tu kita tak cek. Masuk waktu asar pun kita tengok, dah tak ada. Jadi berkemungkinan pada akhir waktu Zuhur tu kita pun dah bersih. Maknanya kita boleh untuk dapat angkat takbiratul ihram. Itu pun kita kena qada balik, ya. Sebab tu benda ni sangat-sangat penting, ya. Okey. Baik, insya-Allah ya Ustazah rasa uh, cukuplah dulu untuk kali ni. Ya, Ustazah dah cover dah keseluruhan tajuk-tajuk tentang haid, nifas, ya, walaupun mungkin ada lagi perkara yang boleh dibincangkan. Jadi Ustazah minta maaf sepanjang 10 sesi Ustazah bersama dengan puan-puan, ya, dalam tajuk ni. Dan ada orang dah kecundang di tengah jalan, ada orang yang masih boleh berterusan sampai di akhirnya. So terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberkati ilmu yang perempuan dapat ni, ya, insya-Allah. Sebab ustazah hanya boleh mengajar, tetapi memberi kefahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah, ya. Allah mafaqihuddin, kita minta pada Allah supaya Allah berikan kita kefakihan, ya, kefahaman dalam pelajaran-pelajaran agama yang kita belajar, ya, insya-Allah. Dan semoga ia memberi manfaat untuk kita, walaupun kita kata kita dah tak datang period ataupun kita dah tak bersalin lagi, tak ada nifas lagi, ya, tapi kita masih lagi ada anak cucu, ada menantu yang perlukan nasihat kita. Jangan silap kita memberi nasihat, itu kita takut tu, ya. Sekarang ni bila kita dah belajar, lepas tu kita berijtihad, tak apa. Ijtihad yang betul itu pahalanya 2. Ijtihad yang salah pahalanya 1. Tapi kita tahu di mana kita boleh rujuk dan kita dah belajar setakat yang kita mampu. Yang masalahnya sekarang kita tak belajar tapi kita ijtihad, itu masalah. Ya, sebab takut salah, ya. Jadi insya-Allah, ya, semoga ada manfaat untuk semua, ya. Kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So terima kasih juga kepada Dr. Nur Zulaili Muhammad Ghazali daripada USIM, ya, Universiti Islam Malaysia. University Sains Islam Malaysia. Terima kasih banyak doktor, ya, dengan peluang yang diberikan. Ya, terima kasih juga kepada semua anak murid yang sanggup bersama dengan ustazah, ya. Semoga kita jumpa lagi. Kalau tak jumpa di dunia ni, kita jumpa di akhirat, kita jumpa dalam syurga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.